Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nama Ibrahim bin Abdul Wahab dari Sekolah Ma'had Tajud Talibin, tahun 6, daerah Tiba, wilayah Sanggora. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang berkat dan di dalam masjid yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat yang menjadi tetamu Allah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat contoh dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Minbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Satu Umat Memerangi Dadah. Muslimin yang dirahmati Allah, orang Islam paling ramai terjebak dalam gejala sosial, terutama gejala penagihan dadah. Justru minbar pada hari ini menyeru kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita menyatukan umat memerangi dadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Suratul Baqarah ayat 195. Maksudnya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya, kebinasaan, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hakikatnya bukan hanya dadah, penagih dan pengidarnya sahaja, malah gejala lain seperti ketagihan arak, ketagihan seks juga adalah sebahagian daripada gejala yang menjadi musuh utama negara dan agama Islam. Pada prinsipnya, mereka yang terlibat dengan gejala penagihan dadah telah hilang kewarasan akal kerana merosakkan nama baiknya dan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan ini sebenarnya semakin menjauhkan diri seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dengan hanya sekali terlibat sahaja boleh menghancurkan nilai kehidupan dan menyebabkan kerugian sepanjang hayat di dunia dan di akhirat. Oleh itu, usaha menghapus memerangi dadah dan segala perbuatan berdosa tidak boleh dibuat berdasarkan kes-kes terhad atau oleh pihak tertentu, tetapi perlu dibuat secara menyeluruh di seluruh negara.
selaras dengan kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan Islam sebagai agama dan kebimbangan kita terhadap perkembangan gejala ini setiap hari. Maka amat wajar sekali minbar menyeru satu ummah, seluruh ibu bapa dan anggota masyarakat berusaha dengan ikhlas memerangi gejala dadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ara minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Riwayat Muslim, yang bermaksud, sesiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidah. Jika sekiranya tiada juga mampu, maka hendaklah mengubahnya dengan hati. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Sepakat dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka minbar menyeru jamaah dan umat Islam sekalian untuk bertindak, iaitu yang pertama, sebagai pemimpin perlu memperhebatkan program turun padang bagi membantu, membimbing, mendekati dan memberi keyakinan hidup keluarga yang menghadapi krisis ini. Perbuatan mencerca dan menghina mereka yang menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala adalah berjangkah dengan ajaran Islam dan membebankan lagi penderitaan mereka. Yang kedua, ibu bapa sebagai tunjang keluarga mesti bertanggungjawab memastikan agar diri dan ahli keluarga sentiasa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna dan istiqamah. Ketahuilah bahawa beristiqamah dalam ibadat sahaja mampu menghindarkan anak-anak dari ancaman dadah dan gejala sosial. Yang ketiga adalah menjadi tanggungjawab kita bersama memburu pengidar-pengidar dadah dan mereka yang bersyubhat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebenarnya persoalan dadah sehingga ke hari ini tiada kesudahnya dan ianya masih menjadi bebanan semua negara. Banyak wang negara terpaksa diperuntuk untuk membasmi gejala ini. Kerajaan telah menubuhkan sukarelawan inti dadah kesemuanya ini atas dasar keprihatiannya dan rasa tanggungjawab pihak kerajaan bagi membasmi gejala ini, serta memulihkan mereka, membebaskan dari dadah. Minbar ingin mengingatkan bahawa kerusakan yang dibawa oleh gejala dadah sangat besar. Sedarlah, bukan hidup penagih sahaja yang terjejas, bukan setakat kesihatan keawangan si penagih, tetapi yang paling malang gejala ini akan menghilangkan ketawa riang dari anak-anak dan isteri, serta akan merasai dengan tangisan yang terpanjangan. Kerusakan dadah tidak dipaksa hanya pada seorang individu sahaja, akan tetapi kerusakan ini akan dirasai oleh ahli keluarga dan siapa yang menyayanginya. Akan ranaf harapan ibu bapa, akan musnah impian saudara mara dan akan hancur pada masa hadapan anak-anak dan isteri di bawah tanggungannya, serta akan musnah sebuah bangsa dan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah minbar menyeru jamaah
dan umat Islam sekalian, ingatlah dan insaflah semasa masih sihat, masih berkuasa dan bertenaga. Marilah kita sebagai satu umat memerangi gejala dadah, satu umat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kekal bertakwa kepadanya. Marilah kita sekalian mempertebalkan keimanan kepada Allah, memperbanyakkan amal kebajikan, menjalankan tugas dengan jujur, menjauhi segala perbuatan berdosa dan maksiat. Minbar menyeru kepada jamaah sekalian agar memberi perhatian kepada anak-anak kita agar hidup mereka tidak terjebak dengan gejala yang tidak sihat. Ajaklah mereka untuk berkongsi pandangan, masalah dan disiplinkan hidup mereka seperti dengan cara solat secara berjamaah, mesrakan hidup mereka dengan kegiatan yang berfaedah. Di samping itu, berilah sedikit perhatian dengan memastikan siapa mereka berkawan, ke mana mereka pergi dan sebagainya. Didiklah mereka dengan didikan agama. Mudah-mudahan mereka sentiasa berada dalam lindasan yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma alau tatbira. Maksudnya, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedahnya adalah untukmu, dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kembali kepada dirimu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk menakutkan muka kamu dan untuk memasuki masjid sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasainya dengan sehancur-hancurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sekian, terima kasih.